Buletin Didik 27 September bersama saya Tarushdie Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak 4 kompleks sekolah dan 5 sekolah baru akan dibina melibatkan kos sebanyak RM848 juta seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Menurut Perdana Menteri, RMK12 akan memberi tumpuan kepada usaha menambah baik seluruh sistem pendidikan negara untuk mengeluarkan modal insan berkualiti serta berkemahiran tinggi bagi memenuhi kehendak industri. Langkah utama yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut. Pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM akan diperkukuh bagi menyediakan murid dengan perubahan teknologi termasuk 4 IR. Persekitaran sekolah akan dijadikan lebih kondusif melalui penggantian 148 bangunan daif dengan kos berjumlah 1.6 bilion ringgit pada tahun 2021 dan 2022. Beliau berkata demikian sewaktu membentangkan usul mengenai rancangan Malaysia ke-12 di persidangan Dewan Rakyat pagi tadi. Selain itu, kerajaan juga akan terus memperkasa projek TVET dengan menambah baik ekosistem, meningkatkan kualiti program melalui akreditasi, pengiktirafan dan pensijilan badan bertaraf antarabangsa serta memperkenalkan sistem penarafan institusi TVET. Sehubungan itu, platform berpusat bagi data penawaran dan permintaan TVET akan dibangunkan. Dalam pada itu, pemantapan pendidikan dan pembangunan sosioekonomi orang asli juga antara usaha yang bakal dilaksana dalam RMK12. Sehubungan dengan itu, akses kepada penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak ECCE akan ditambah baik bagi memastikan anak-anak orang asli memperoleh kemahiran membaca, menulis dan mengira. Program khas membawa sekolah ke komuniti akan diperkenalkan dengan kerjasama antara kerajaan, universiti dan pertubuhan masyarakat sivil. Lepasan SPM dan graduan dari komuniti setempat akan digalakkan membantu mengajar murid orang asli. Selain daripada itu, kemasukan ke program latihan teknikal dan vocational TVET dan pendidikan tertiari juga akan dipertingkat. Malah program Jom Belajar akan diperluas lagi untuk mempertingkatkan kehadiran pelajar melalui kaedah pengajaran inovatif bagi mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan mereka. Kerajaan akan menyediakan infrastruktur digital bernilai RM28 bilion bagi menambah baik rangkaian 4G sedia ada. Datuk Seri Ismail Sabri berkata ia merupakan usaha menangani pelbagai jurang digital terutama pembelajaran anak-anak yang terganggu disebabkan kekurangan peralatan dan akses kepada teknologi. Bagi mempercepat pelaksanaan 5G di seluruh negara, sebanyak RM15 bilion lagi akan dilabur oleh sektor swasta. Projek pembangunan Identiti Digital Nasional sedang dilaksanakan bagi mewujudkan platform pengesahan identiti serta perakuan elektronik yang selamat dan dipercayai. Jelasnya, pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara atau JENDELA bakal menyediakan 100% liputan 4G di kawasan berpenduduk, liputan 5G yang lebih luas dan jalur lebar talian tetap kepada 9 juta premis menjelang tahun 2025. Untuk rekod sehingga bulan Ogos 2021, sebanyak 94% kawasan berpenduduk telah mendapat liputan 4G. Kelajuan perkhidmatan jalur lebar mudah alih pula telah mencapai 29.1 megabit sesaat dan lebih 6,000 premis telah mendapat akses kepada perkhidmatan jalur lebar talian tetap. Rangkaian teknologi 5G akan dilancarkan pada penghujung tahun 2021. Pelbagai inisiatif pendigitalan ini dijangka menyokong pencapaian sasaran 25.5% sumbangan ekonomi digital kepada keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2025. Sementara itu, kerajaan juga bakal mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang lebih fleksibel selain meningkatkan kerjasama dengan industri bagi menambah baik kualiti graduan dan memenuhi keperluan industri. Sehubungan dengan itu, beberapa kemudahan di Universiti Awam akan dinaik taraf, antaranya Universiti Teknologi Mara UiTM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Malaya UM, Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Utara Malaysia UUM. Kerajaan juga bakal memperkenalkan 2 pelan bagi memastikan rakyat Malaysia mendapat manfaat daripada pewujudan peluang pekerjaan yang baharu.
Pelan tersebut ialah Job Creation Strategic Plan 2021 hingga 2023 dan Pelan Strategik Kebolehpasaran Graduan 2021 hingga 2025. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, pelan itu bertujuan menangani isu ketidakpadanan dalam pasaran buruh. Job Creation Strategic Plan 2021-2023 akan diperkenalkan untuk membolehkan negara menyediakan tenaga kerja berdaya tahan dan berkemahiran tinggi yang diperlukan oleh industri. Jelasnya, pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada beberapa sektor ekonomi yang mempunyai kebergantungan yang tinggi terhadap pekerja asing, terutama sektor pembinaan dan peladangan akibat pembekuan pengambilan pekerja asing. Bagi mengatasi isu tersebut, Perdana Menteri berkata kerajaan berpandangan bahawa industri perlu meningkatkan penggunaan automasi dan mekanisasi dalam proses pengeluaran. Dalam tempoh jangka masa panjang, jumlah pekerja asing dalam tenaga kerja akan dihadkan kepada tidak melebihi 15%. Bertemu kembali. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin sempat mengadakan 3 sesi libat urus pengoperasian sekolah ketika meninjau persediaan sekolah di Pulau Langkawi, Kedah. Dalam perkongsian di laman Facebook, beliau berkata sesi itu melibatkan Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG, guru sekolah rendah dan menengah serta guru besar dan pengetua dari 29 sekolah di pulau itu. Menurut Datuk Dr. Razzie, dalam sesi libat urus itu, beliau menjelaskan dan memperincikan lagi perkara berkaitan pengoperasian sekolah dan hal-hal berbangkit yang memerlukan penjelasan lanjut KPM. Pengoperasian sekolah di Pulau Legenda ini dilaksanakan mengikut ketetapan negeri dalam fasa 4 PPN memandangkan Langkawi merupakan kawasan gelembung pelancongan. Tambah beliau lagi, sesi tersebut membolehkan KPM mendapat maklum balas secara terus daripada pentadbir sekolah, guru dan juga PIBG yang mewakili ibu bapa. Semua pihak perlu memahami dengan jelas tata cara pengoperasian sekolah yang telah ditetapkan seperti penggiliran dan kehadiran murid. Ia termasuk SOP di dalam kawasan sekolah, antaranya aspek pengudaraan yang baik bagi bilik darjah, bilik guru dan pejabat. Sejurus selesai sesi libat urus tersebut, Datuk Dr. Razzie meluangkan masa berkunjung ke rumah 3 pelajar yang kehilangan ibu dan ayah tercinta. Dalam kunjungan itu, sedikit sumbangan wang tunai dan komputer riba diserahkan kepada mereka. Kementerian Pendidikan tidak akan mengasingkan pelajar yang belum menerima vaksin sebaik sesi persekolahan bersemuka secara berperingkat bermula 3 Oktober ini. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahan Sun berkata tiada diskriminasi terhadap pelajar terbabit, namun pihaknya berusaha menggalakkan semua pelajar mengambil vaksin. Jadi apa yang kita buat adalah cuba sedaya upaya berikan maklumat yang sepenuhnya, secukupnya kepada mereka. Dan sudah pastinya mereka juga akan menerima maklumat tersebut daripada rakan-rakan. Beliau ditemui selepas meninjau pemberian vaksin pelajar di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Majlis Bandaraya Seremban. Katanya hanya sebilangan kecil pelajar belum bersedia dan bukan menolak sepenuhnya vaksin. Setakat semalam, 33.3% pelajar berusia 12 hingga 17 tahun di seluruh negara telah menerima dos pertama, manakala 4.5% daripadanya sudah lengkap dos kedua. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera. Kebersihan persekitaran adalah penting ke arah kelestarian alam sekitar. Kita bertanggungjawab ke atas persekitaran bersih dan selesa yang menyokong kesihatan. Kebersihan tanggungjawab semua. Jaga kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat.
Malaysia Airlines menawarkan voucher penerbangan RM100 kepada 6,500 pelanggan di bawah kempen stimulus cuti Malaysia. Kempen syarikat penerbangan nasional dalam menyokong pembukaan semula lebih banyak destinasi domestik itu membabitkan tempahan dan perjalanan segera sehingga 31 Disember ini. Ketua Pegawai Pemasaran Kumpulan dan Pengalaman Pelanggan Malaysia Airlines Berhad, Lau Yin Mei berkata, syarikat penerbangan itu berbangga dapat menyokong inisiatif kerajaan untuk memulihkan semula industri pelancongan sebagai peralihan daripada fasa pandemik kepada endemik. Malaysia Airlines menjangkakan trend positif tempahan pada masa akan datang yang mencerminkan keyakinan pelanggan selain pembukaan semula lebih banyak destinasi pelancongan domestik bakal mempercepatkan pemulihan industri dan ekonomi negara. Bersempena dengan kempen ini, pelanggan juga dapat memanfaatkan banyak tawaran menarik yang lain menerusi MH Holidays, cabang operasi pelancongan Malaysia Airlines. Pemohon yang berjaya akan mendapat voucher perjalanan RM100 yang ditebus untuk tempahan dan perjalanan segera bagi kelas penerbangan ekonomi dan perniagaan Malaysia Airlines ke mana-mana destinasi domestik. Untuk layak, pelanggan mesti menjadi ahli Enrich dan diminta untuk mendaftar dalam talian di www.malaysiaairlines.com/cuti-cuti Malaysia. Sebagai usaha menggalakkan generasi muda bersenam dan mengamalkan gaya hidup sihat, Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan PJPK Sekolah Kebangsaan Kesang Tangkak Johor menganjurkan pertandingan Virtual Jump Rope Challenge secara dalam talian. Program yang bermula sempena Bulan Kebangsaan itu juga bertujuan mengurangkan penggunaan gadget oleh para pelajar. Susulan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, penggunaan gadget atau telefon bimbit yang kerap tidak dapat dielakkan. Justru pertandingan Virtual Jump Rope Challenge antara usaha pihak sekolah menggalakkan para pelajar melakukan aktiviti fizikal di masa lapang. Penyertaan terbuka kepada semua pelajar sekolah di Malaysia dan para peserta hanya perlu memuat naik video mereka lakukan aktiviti lompat tali di media sosial. Panel juri akan menilai video tersebut mengikut kiraan lompatan serta cara mereka melompat. Tamat cabaran, Negeri Johor mendahului di tempat pertama merangkul 6 pingat emas. Manakala Perak 2 emas dan Negeri Sembilan, Sarawak, Terengganu, Pahang masing-masing mendapat 1 pingat emas. Khidmat penghantaran barangan runcit semakin mendapat tempat di kalangan pengguna terutama sejak seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19 tahun lalu. Ia turut mendorong sebuah syarikat di Singapura menyediakan khidmat penghantaran menggunakan robot bernama Camelo. Robot yang dibangunkan oleh syarikat outsource digital ini membantu menghantar barangan kepada penduduk yang tinggal di sekitar pusat membeli belah. Pengguna hanya perlu menempah slot penghantaran barangan mereka menggunakan aplikasi. Barangan kemudian akan dihantar hingga ke lobi rumah mereka dan pengguna perlu mengimbas kod QR untuk mengambil barangan. Robot yang dilengkapi dengan alat sensor 3D, kamera dan 2 tempat letak barang ini berupaya membawa barangan hingga 20 kg termasuk makanan serta bungkusan yang dipesan secara online. Ia juga boleh membuat 4 hingga 5 penghantaran pada setiap hari selain beroperasi hanya setengah hari pada Sabtu. Syarikat itu menggunakan cahaya ultra ungu untuk melakukan sanitasi setiap kali robot terbabit selesai melakukan penghantaran. So, all your goods and parcels, right, and even your groceries that's delivered to you, right, you can be assured that it's disinfected by this UVC LED module. Yeah. So yes, it will turn on for 5 minutes, then it will shut off for 5 minutes. It just needs 5 minutes for your goods to be disinfected. Terdapat kaki tangan yang memantau pergerakan robot berkenaan untuk mengelakkan sebarang masalah. Aloe vera atau lebih dikenali sebagai pokok lidah buaya adalah antara tumbuhan semula jadi yang banyak khasiat kepada manusia sama ada untuk kegunaan luaran maupun dalaman. Jika dilihat pada struktur tumbuhan itu sendiri, bahagian luar daunnya yang keras dan tebal secara semula jadi memerangkap dan menyimpan air yang kemudiannya berubah kepada bentuk jeli. Jeli pada bahagian berkenaan mempunyai pelbagai khasiat untuk manusia, terutama pada kulit. Berdasarkan beberapa kajian, aloe vera adalah tumbuhan paling banyak khasiat yang digunakan untuk kesihatan dalaman dan luaran sejak lebih 5,000 tahun dahulu. Antara komponen aktif yang terkandung dalam tumbuhan ini adalah air, pelbagai vitamin dan mineral, enzim serta asid amino. Komponen terbaik aloe vera ialah mempunyai sifat membersih dan antiseptik, bertindak dengan kuat terhadap bakteria, virus dan kulat. Hasilnya, aloe vera dianggap hebat untuk mengubati jerawat dan mengekalkan kulit berseri dan segar.
Dalam rawatan kulit, aloe vera berupaya merawat luka sehingga tidak meninggalkan parut dan mempercepatkan penyembuhan kesan melecur, terbakar. Tumbuhan ini juga berupaya menghalang jangkitan kerana bersifat antibakteria selain berfungsi memelihara kulit dan membaiki sel yang rosak dan penghasilan kolagen dan protein yang mengawal proses penuaan kulit dan kedutan. Ke laporan sukan, skuad badminton kebangsaan Cemerlang memulakan kempen kumpulan D Piala Sudirman di Vantaa, Finland dengan mendudukan England. Cuma gandingan wanita Pearly Tan dan M. Tinah gagal menyumbang mata keempat negara apabila tewas 18-21, 21-17, 10-21 kepada Chloe Birch dan Lauren Smith dalam pertarungan yang berlarutan selama 1 jam 4 minit sebentar tadi. Apapun kemenangan 3-2 pastinya permulaan baik buat pasukan negara sekaligus menebus kekalahan 2-3 di tangan England pada pertemuan terakhir pada Piala Sudirman 2007. Malaysia meraih mata pertama menerusi bergu campuran Hu Pangron dan Chia Yi Si yang menundukkan Marcus Ellis dan Lauren Smith 21-18 dan 21-19. Menepati ramalan tidak ada masalah buat perseorangan nombor 1 negara Lizzie Jia memungut mata kedua apabila mudah mengalahkan Johnny Torgerson 21-15 dan 21-4. Dan mata kemenangan skuad kebangsaan disumbang beregu lelaki yang juga pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo Aaron Chia dan So Hui Yi. Mereka bagaimanapun ditentang hebat gandingan Ben Lin dan Sean Vandy sebelum menang 22-20 dan 21-18. Aksi keempat menemukan perseorangan wanita Eskisona yang menentang Abigail Holden. Nyata England gigih mencari mata pertama apabila Holden menang 21-16 dan 22-20. Malam esok skuad negara menentang Mesir pilihan ke-9-16 yang dianggap tiada masalah buat pemain-pemain negara melakar kemenangan kedua sebelum tugasan lebih getir berdepan pilihan kedua Jepun Khamis ini. Bola sepak Piala Malaysia edisi ke-100 membuka tirai malam semalam menyaksikan 4 perlawanan berlangsung. Kumpulan A wakil Liga Perdana Sarawak United mencipta kejutan menundukkan pasukan di tangga ketiga Liga Super Penang FC. Kuala Lumpur City turut menampilkan aksi meyakinkan menewaskan Sri Pahang, manakala aksi kumpulan B juara 33 kali Selangor FC menang tipis ke atas Perak FC, sementara Terengganu FC mengalahkan Kuching City. Isu penggantungan pemain dan pegawai nyata tidak menjejaskan tumpuan Sarawak United yang berkunjung ke arena lawan berdepan Penang FC. Tanpa jaringan pada babak pertama, Sarawak United hanya memerlukan 2 minit selepas rehat untuk membuka jaringan menerusi percubaan menarik Ucai Akbar. 7 minit berselang, pelawak mengukuhkan kedudukan menerusi Khair Jones yang bijak memudahkan hantaran Sandro da Silva. Al-Hafiz Harun cuba menyemarakkan tendangan Penang FC apabila merapatkan kedudukan 2 minit kemudian. Namun Akbar kembali meletakkan Sarawak United dalam keadaan selesa apabila menjaringkan gol kedua peribadi pada minit ke-58. Kedudukan 3-1 dipertahankan pelawat sehingga wisa penamat. Pada satu lagi aksi kumpulan A, Kuala Lumpur City turut beraksi cemerlang menundukkan Sri Pahang FC. Seawal minit ke-19, tuan rumah mengejutkan Sri Pahang menerusi gol pertama Daniel Ting. Skuad kendalian Bojan Hodak menambah 2 lagi gol. Kedua-duanya menerusi Romel Morales pada minit ke-47 dan minit ke-73 untuk Kuala Lumpur City selesa mendahului 3-0. Bagaimanapun kesilapan Giancarlo Califoco tertampan bola ke gawang sendiri menghadiahkan gol sagu hati buat Sri Pahang pada minit ke-80. Aksi kumpulan B, Selangor FC menanti kunjungan Perak FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Ketika Selangor FC buntu mencipta jaringan berdepan taktikal bertahan Perak FC, tuah bagaimanapun berpihak tuan rumah yang mendapat sepakan penalti 10 minit sebelum wisa penamat. Kesempatan tidak dipersia-siakan Ifedayo Olusegun untuk menjaringkan gol kemenangan Selangor FC. Terengganu FC juga memanfaatkan kelebihan di tempat sendiri menentang Kuching City 2-0 pada satu lagi saingan kumpulan B. Tuan rumah di depan pada minit ke-22 menerusi sepakan penalti Litak. Litak nyata lega menyempurnakan sepakan kedua selepas sepakan pertama yang diselamatkan penjaga gol di arah diambil semula pengadil. 3 minit pada babak kedua, Litak turut terbabit menghasilkan jaringan kedua Terengganu FC apabila sepakan sudutnya disudahkan Muhammad Faisal Abdul Halim untuk kemenangan 2-0 tuan rumah. Pemain Korea Selatan Kwon Sun Woo melakar sejarah tersendiri apabila memenangi gelaran jelajah ATP sulung kerjanya dengan menewaskan James Duckworth dari Australia 7-6, 6-3.
Sun Woo beraksi di perlawanan akhir siri jelajah ATP pertamanya di Terbuka Astana menentang Duckworth yang turut menempa pengalaman sama. Set pertama menampilkan aksi sengit kedua-dua pemain yang saling mengutip mata sehinggalah pemenang ditentukan menerusi tie break yang memihak 7-6 kepada wakil Korea Selatan itu. Duckworth ingin bangkit dalam permainan kedua tetapi percubaannya dinafikan lawan ranking ke-82 dunia itu. Pemain Australia itu terpaksa akur merelakan kemenangan 6-3 kepada Sun Woo yang menjulang trofi pertama jelajah ATP dalam kerjanya dan menjadi pemain ke-9 yang melakukan pencapaian serupa tahun ini. Konsert Global Citizen di New York, Amerika Syarikat mengakhiri Buletin Didik hari ini. Antaranya membuat persembahan termasuk Jennifer Lopez, Billie Eilish, BTS dan Coldplay. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai perubahan iklim, kesaksamaan pembekalan vaksin dan kebuluran. Saya Tarish Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam hormat. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Everybody say it's alright, you said. Hands up, shaking just to let you know that you've got. Like it when you take control, even if you know that you don't own me. What do they know?